الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، إلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan pengorbanan ini kita mengharapkan rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus pada perbincangan kita itu, kitab Safinatun Najah, perbincangan berkaitan dengan ilmu fiqh. Jadi sambungannya berkaitan dengan arkanul Islam khamsatun. Tarikan pada depan sikit kan, wa iqamus salat. Okey, masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan arkanul Islam khamsatun. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Ana ambil balik arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala juga. Huraian cerita Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Wa iqamus salah, ni amalan ni. Dan kedua daripada 5. Yang kedua daripada 5 rukun Islam, iaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ni rukun ni. Cerita bab rukun ni. Solat salah satu daripada rukun Islam yang 5. Selepas daripada 2 kalimah syahadah, maka solatlah ibadah yang pertama sebagai rukun dalam Islam. Sebagai rukun dalam ibadah, permulaan dalam urusan ibadah kita. Maka ni gambaran penting. Bila mana sebut awal tu, gambaran tu terlalu penting. Berbanding ibadah-ibadah lain, puasa, zakat dan haji seterusnya, ibadah-ibadah sunat yang lain. Sebab tu solat ni menggambarkan benda penting. Lepas 2 kalimah syahadah, terus solat. Terus solat. Maka sebab tu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan berkaitan dengan solat ni banyak hadis. Antaranya Nabi bagi tahu berkaitan dengan solat, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nabi ingatkan kita,
Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, bererti dia mendirikan dan meneguhkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, tidak mendirikan solat, bererti dia sedang meroboh dan meruntuhkan agama. Maka besar perkara ni melibatkan solat. Pasal apa besar? Pasal ianya tiang. Macam tiang masjid ni, kalau tak ada siang, tak berdiri tegak masjid ni. Rumah kita pun sama. Apabila kita cerita tiang, tu benda yang paling asas yang menjadikan satu-satu binaan itu tegak. Sama dengan agama kita. Tanpa solat ni, walaupun Islam tu kita dah Islam, dalam IC dah Islam, tulis Islam, dalam surat beranak kita dah Islam, agama persekutuan kita dah Islam, tapi kalau tak solat, tidak ada nilai yang Islam kita. Tak ada nilai Islam kita, roboh Islam kita, tidak ada kekuatan dalam agama kita. Antara lain Nabi bagi tahu pada kita, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salah. Seawal mula hisab di hari kiamat nanti, di mahkamah Qadhi Rabbul Jali nanti, tak lain dan tak bukan ialah solat. Solat ni gambaran penting ni, supaya kita ambil ihtimam dalam urusan jaga solat. Awal mula amal ibadah kita pada hari kiamat nanti, di mahkamah Qadhi Rabbul Jali nanti, akan disoal selidik di hadapan Allah, iaitu solat. Kalau solat diterima, maka diterimalah ibadah-ibadah lain seterusnya, cerah masa depan kita. Tapi kalau sangkut solat, tu gambaran gelap masa depan kita sebenarnya. Sebab tu kita pastikan solat kita. Dalam ayat Allah Ta'ala bagi tahu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita dirikan ini ada kuasa yang begitu hebat, iaitu kuasa mencegah diri orang yang benar-benar solat itu daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan perkara munkar. Nilai solat juga. Sebab tu bila mana kita jaga solat, kita sebagai ketua keluarga jaga solat, kita suruh anak kita mendirikan solat, kita suruh masyarakat kita dirikan solat, maka ringan bebanan kita. Bebanan sebagai ibu dan ayah di rumah ringan. Pasal apa? Pasal anak-anak solat. Bebanan ketua masyarakat jadi ringan. Pasal apa? Pasal individu dalam masyarakat mendirikan solat. Segala bentuk gejala sosial kurang. Pasal apa? Pasal maksud tuntutan daripada solat dah sampai pada kita. Tuntutan tu dah sampai pada kita, iaitu kuasa yang ada pada solat, iaitu kuasa mencegah diri daripada perkara keji dan munkar, dah ada dalam jiwa kita. Nak buat ni kita rasa, aku solat kerana Allah, maka ni larangan Allah. Sanggup nak buat? Tak sanggup. Maknanya bila mana kita solat, pastikan di luar sana kita dalam keadaan berjaya mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara keji dan munkar. Tu kuasa yang ada pada solat. Sebab tu solat mula-mula sekali diletak dalam rukun Islam. Mula-mula sekali dalam urusan ibadah. Selepas 2 kalimah syahadah, terus kepada solat. Tu rukun. Pastikan kita semua ni, sibuk macam mana sekalipun, bila mana terlibat dengan solat, lebih-lebih lagi solat fardu, pastikan solat didahulukan. Solat jangan tinggal. Sibuk macam mana, sakit macam mana, solat jangan tinggal. Kecuali sakit yang menghilangkan akal. Hilang akal baru tak payah semayang. Hilang akal baru dikira uzur. Uzur dalam bab tu. Hilang akal. Kalau tak hilang akal sekalipun sakit tu, kaki dua-dua atas, tangan dua-dua atas. Ada orang pergi buat lawatan, dia kenal lagi siapa kita. Ada akal orang tu? Ada. Kena solat tak? Kena solat. Apa cara? Bagaimana cara berkena solat? Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring di atas lambung kanan. Tak boleh lambung kanan, lambung kiri. Tak boleh juga meletak. Unjuk kaki arah kiblat, lepas tu tinggikan kepala sikit.
Tak boleh buat isyarat macam mana? Buat dengan kelopak mata. Tak boleh juga. Tak boleh juga sampai satu tahap guna hati. Allahu Akbar. Ni solat sebenarnya. Solat ni tali yang paling kukuh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ibadah. Selepas 2 kalimah syahadah ni je. Sampai tahap tu, sampai hati. Hati je boleh fungsi masa tu. Solat sekalipun tak ada wuduk pun kena solat juga. Sampai tahap tu. Dia panggil ihtiramul waqti. Hormat waktu. Tak ada wuduk, terpaksa. Yang pasti kita tahu ni waktu solat. Wuduk tak ada. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak tayamum tak boleh. Solat dalam masa tu. Secara hakikatnya, secara zahirnya memang solat tu tak sah. Tapi pastikan hati kita tu tadi teruja nak mendirikan solat. Nak sampai tahap tu sebenarnya. Biar tahap tu kita. Kita hak belajar, hak tak belajar tu biar nak macam mana. Kita hak belajar ni kena lebih daripada orang hak tak belajar sebenarnya. Okey, seterusnya. Tak boleh panjang-panjang, nanti tak habis kita. Seterusnya yang ketiga, wa ita'uz zakah. Dan ketiga daripada 5 rukun Islam, memberi zakat. Zakat ni duduk pada rukun yang ketiga. Setengah-setengah kitab sebut zakat ni rukun yang keempat. Puasa duduk yang ketiga. Tapi yang ni zakat yang ketiga. Wa ita'uz zakah, memberi zakat. Zakat ni salah satu daripada tuntutan amal ibadah, dia panggil ibadah maliyah. Bagi siapa ni? Ibadah maliyah bagi orang yang berkemampuan, bagi orang kaya kepada orang miskin dan asnaf zakat yang lain. Maknanya dengan adanya orang kaya, orang yang berkemampuan ni terbelalah fakir-fakir miskin dan asnaf zakat yang lain. Ada 8 asnaf semua tu. Tapi hak paling tu, paling berhajat pada ni 2 yang pertama tadi, iaitu fakir miskin. Hak inilah yang terlalu banyak dalam masyarakat kita pada hari ini. Fakir miskin. Tapi kalau orang kaya tak ambil peranan ini, cinta pada harta mengatasi segala-galanya, menjadikan orang miskin tertindas. Tapi kalau orang kaya tu diberi ruang kekayaan, tiba-tiba dia tak berkongsi nikmat kaya tadi dengan orang lain dengan cara bagi zakat. Zakat ni sedekah fardu dia panggil. Sedekah wajib. Boleh panggil, dipanggil juga sebagai sedekah wajib. Sedekah sunat ni hak mana? Hak tabung jalan ni. Tabung jalan hari Jumaat, tabung jalan masa kuliah, kita bagi tanpa ada tuntutan. Kita bagi dalam keadaan kita ni memang nak cari tabungan akhirat. Sunat tu. Sunat. Cuma yang fardu ni melibatkan zakat harta. Zakat harta tu asal dia. Zakat harta ataupun boleh dikenalkan juga sebagai zakat pendapatan. Masuk dalam bab zakat harta ni, zakat pendapatan, zakat tanaman, zakat padi. Lepas tu zakat ternakan. Kena juga. Siapa hak bela lembu, bela kambing, ada zakat tu. Semua tu melibatkan zakat semua tu. Tapi kalau tak keluar zakat macam mana jadi? Kita makan milik orang lah. Kita rasa aku kerja penat-penat, tiba-tiba nak keluarkan zakat. Kita kerja keluar pagi jalan jam, balik petang jalan jam juga. Tiba-tiba nak bagi kat orang, nak keluar zakat. Kalau kita fikir zahir memang macam tu. Kita fikir peribadi kita, kerja kita milik kita lah. Tapi tidak. Dalam Islam, apa yang kita usahakan dengan kudrat kita, dengan kepandaian kita, semua tu dengan izin Allah. Maka kita kena berterima kasih pada Allah dengan cara macam mana? Dengan kita keluarkan zakat dalam baknya. Kita bela golongan-golongan yang kurang bernasib baik dengan cara keluar zakat. Tapi kalau kita tak nak keluar zakat, ingat hak kita makan ketika tu bukan milik kita. Dalam bab ni nak makan benda haram ni bukan kata ambil hak orang je hak haram. Mencuri je haram, merompok je haram. Kita tak keluar zakat, asnaf zakat terbiar begitu saja. Dalam keadaan kita layak keluar zakat, kita dah makan benda haram. Kita makan harta kita sendiri tapi milik orang lain. Makan harta kita dengan titik peluh kita sendiri tapi milik orang lain. Milik siapa tu? Milik asnaf zakat. Hukumnya haram ketika itu. Bahkan akan menjadikan kita hidup dalam keadaan tak pernah rasa cukup pendapatan.
Dia jadi macam tu sebenarnya. Tapi kalau kita keluar zakat, nampak zahir habis harta kita. Kita bagi sedekah sunat, zahir habis harta kita. Tapi ingat, dalam keadaan senyap, dalam keadaan tanpa diduga, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita tanpa kita sedari. Kadang-kadang dia tambah rezeki kita, kekayaan kita, tanpa kita sedar. Kadang-kadang bukan yang tu, bukan duit, bukan harta. Dia bagi benda. Dia bagi sihat pada kita. Sihat tu badan kita. Kadang-kadang bukan sihat. Anak-anak berjaya. Allah Ta'ala ganti balik di sebalik sumbangan kita tadi. Melibatkan zakat, melibatkan sedekah fardu, melibatkan zakat, ataupun melibatkan sedekah sunat kita. Sebab tu jangan pernah rasa rugi. Banyak hadis Nabi melibatkan zakat ni sebenarnya. Melibatkan sedekah kita ni. Sama ada zakat fardu ataupun sedekah yang sunat. Antaranya sedekah yang kita keluarkan pada waktu pagi. Kita contohnya mari pagi-pagi masjid. Masuk tabung. Sebelum balik tu masuk tabung. RM1 je tak banyak. Tapi kalau 10,000 sebulan takkan RM1. RM10 lah. RM10 lah. Kalau RM50,000, RM50. Sepatut macam tu, baru bela lah. Ni hak gaji RM10,000 pun RM1, hak gaji RM1,000 pun RM1 juga. Betul lah dia gaji RM1,000. Kita hak gaji RM10,000 ni sepatutnya RM10 lah. Sepatut macam tu sebenarnya. Tu baru betul baja untuk menyuburkan pendapatan kita sebenarnya. Baru patut dengan kedudukan kita. Ni RM1 je. Dulu pun RM1, sekarang RM1. Naik gaji yang akan datang pun RM1 je kita. Allah Akbar. Tapi majoriti RM1 lah. Mak duduk kira ni mak RM1 lah. RM1 orang kita ni pandai RM1 lah. InsyaAllah kita ni bukan grup RM1 kita ni. Paling-paling kurang RM5, paling-paling kurang RM10 kita. Hari Jumaat. Jangan pernah rasa rugi. Lebih-lebih lagi kalau sabit pada hadis antara. Banyak hadis. Antaranya sabit pada hadis Nabi bagi tahu sedekah yang kita hulurkan pada waktu pagi, dia boleh menghalang bala hak nak turun pada hari tersebut. Berapa tu? Syarat ikhlas ni 70 bala hak nak turun pada hari tersebut, Allah Ta'ala hantar tempat lain ataupun Allah Ta'ala tangguh turun bala. Tu je. Angkat bala sebenarnya. Syarat ikhlas lah. 70 bala bencana. Melibatkan kena pada keluarga kita, kampung halaman kita, tak jadi turun. Perkara ni memang sabit dalam hadis Nabi. Tapi syarat ikhlas. Kalau tak ikhlas tak jadi. Habis kosong gitu ya. Mana? 70 bala tu hari-hari tu. Hari-hari. Esok kena buat pula. Sebab tu kita kena jaga sebab hak nak turun bala pada kita ni, hak tu tarik bala tu ramai sangat. Hak duduk tarik bala dalam masyarakat kita ni, hak duduk aurat, hak duduk terlibat dengan zina, hak duduk terlibat dengan agak. Tu tukang tarik bala tu. Hak tukang stok bala ni, hak alim-alim ulama kita, hak pulang alik masjid, hak duduk dalam majlis ilmu, hak ni seolah-olah boleh kita istilahkan sebagai tolak bala. Nak tolak bala dengan program-program barakah ni sebab kita tolak bala pada hari ni. Antaranya dengan cara sedekah tadi. Sedekah. Seterusnya. Wasaumu Ramadana yang keempat daripada 5 rukun Islam, iaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa ni puasa fardu. Puasa fardu di bulan Ramadan. Hak paling asas dalam bab puasa fardu puasa Ramadan. Tapi kita kena ingat, ada lagi puasa-puasa wajib hak lain. Ada lagi hak lain. Bukan puasa ni saja. Tapi biasanya orang puasa fardu, puasa wajib mana? Ni puasa Ramadan. Ada lagi hak lain. Ada berapa semua? Ada 4. Ada 4 puasa hak wajib ni. Pertama sekali puasa fardu di bulan Ramadan. Wajib tu. Wajib pada mana-mana individu. Wajib pada semua. Kecuali uzur syar'i. Yang kedua puasa qada. Qada pada mana ni? Qada Ramadan tu. Hak mana terbabah dalam bulan Ramadan dengan sebab apa ni, dia dalam musafir ke, dengan sebab apa ni, kalau muslimat dengan sebab haid nifas ke, kena qada tak? Wajib qada tu. Itu kedua. Yang ketiga puasa nazar. Ni puasa cari penyakit dia panggil. Sebelum ni tak wajib, tiba-tiba dia cari penyakit.
Contohnya, ada kata kalau menang pilihan raya, dia apa dah? Tidak kalah lah. Kalah. Majoriti lagi besar. Lagi banyak daripada sebelum. Tak apalah, sabar. Kita buat kerja, orang tak tanya. Menang kalau hak tu cerita lain. Hak penting kita buat kerja. Hak tak boleh pergi doa. Balik-balik tak ada adalah sumbangan sikit sebanyak kita. Okey. Kita belajar kalau benar di perkalaan kubur ni, kita pun nak puasa 3 hari. 3 hari. Maka wajib puasa 3 hari. Sebelum ni 3 hari tu wajib tak? Tak wajib. Tapi dengan sabit, kalau benar je hari tu dengar je keputusan maka kita mula wajib puasa besok dan seterusnya. Boleh pilih 3 hari. Janji cukup 3 hari. Janji cukup 3 hari. Tapi kalau kita kata seminggu, lagi pening kepala. Seminggu berturut-turut, tak boleh pilih. Seminggu berturut-turut. Kalau kita puasa hari besok, dengan sebab menang, sampailah cukup 7 hari. Dengan sebab kita tak seminggu. Tapi kalau kita kata 7 hari, boleh pilih. Puasa hari ni, besok buka roh. Lepak pada mamak mana-mana. Sabu buka. Lepas tu, lusa, hari ketiga, puasa pula. Boleh selang-selang. Janji cukup 7 hari. Tapi kalau kita kata sebulan, lagi pening kepala. Nak puasa sebulan. Sebulan berturut-turut. Daripada hari pertama sampailah cukup 30 hari. Tak boleh selang-selang. Tapi kalau kita kata kalau kita kata 30 hari, boleh selang-selang. Janji cukup 30 hari. Ini dibahas oleh para ulama. Itu dalam bab puasa nazar. Kena bayar. Kena balik semula. Macam mana? Kalau kata sebulan, 15 hari lepas tu buka. Tak boleh. Kena balik semula 30. Kena balik semula. Dengan sebab takyin. Doktor Zulkifli Al-Bakri pernah ada bahas benda ni. Mufti wilayah Persekutuan. Ada dia bahas benda ni. Sebab tu kena berhati-hati nak bercakap, nak menazar benda semua sekali, kena mengaji juga hak nak menazar ni dulu. Jangan main cakap dulu. Kalau sekali terduduk sudah sebulan ni. Seminggu pun babah. Sebulan macam mana kan? Okey, seterusnya puasa apa lagi yang terakhir? Puasa kafarah. Puasa bayar denda. Nak bayar denda kita ni. Contohnya denda apa ni? Dengan sebab berlaku persetubuhan di siang bulan Ramadan. Ni masalah besar. Berlaku persetubuhan di siang bulan Ramadan. Sebab tu makruh. Kita kahwin dekat-dekat nak masuk Ramadan, kahwin. Makruh. Dekat ataupun dalam bulan Ramadan kahwin. Makruh. Takut apa tu? Takut-takut siang macam malam. Malam tu malam, siang malam juga. Itu bahaya. Takut-takut jadi macam tu. Nampak? Itu je. Tapi benda ni kita tak boleh nak. Ustaz, syaitan dah tak ada bulan Ramadan, dah dibelenggu. Memang syaitan tak ada nafsu. Nafsu ni bawah didikan syaitan iblis ni berapa lama? 11 bulan lalu. Sebab tu ulama ambil pendekatan, kalau boleh elok daripada kahwin dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, seminggu 2 nak masuk Ramadan, makruh. Ataupun dalam bulan Ramadan sendiri nikah sah tapi perbuatan jadi makruh kerana kita buka ruang kepada perkara hak luar jangka berlaku. Makruh. Kalau dah berlaku juga macam mana? Berlaku juga, dia buka puasa dengan benda tu, minta maaf lah. Kafarah. Kena kafarah. Ataupun kalau dia tak nak kafarah, dia minum air. Minum air setengah, lepas tu selesai buat kerja. Minta maaf. Dia berdosa dengan sebab buka puasa dengan air sejuk tadi, tapi dia tak berdosa melakukan persetubuhan di siang hari tadi. Pasal apa? Pasal dia buka puasa dulu dengan minum air sejuk tadi. Tapi kalau dia buka puasa dengan benda tu, memang parah dia. Memang kena dia. Berapa kena? Pertama sekali dia kena merdekakan 2 orang. 2 orang hamba. Hamba ada tak? Hamba tak ada zaman kita. Tu bibi kat rumah. Tu orang gaji, tu bukan hamba. Sebab kalau hamba dia boleh guna pakai. Boleh guna pakai. Boleh bermalam macam kita bermalam dengan isteri kita. Tu hamba. Lepas tu kalau ada hamba anak nak. Hamba nak beli. Siapa nak jual jom. Nak juga kita. Pasal bukan boleh suruh buat kerja rumah saja. Boleh picit-picit badan kita, boleh. Semua boleh. Macam kita dengan isteri kita. Hebat tak? Kalau ada hamba, okey. Oh tak nak. Nak kita cari penyakit. Okey. Itu kedudukan dia. Maknanya kena bebaskan 2 orang hamba. Merdekakan 2 orang hamba. Tak ada hamba, pindah pada yang kedua.
Iaitu puasa 6 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut. Ni sebulan pun terbabas. Nak puasa 2 bulan macam mana? Berturut-turut 6 bulan, 60 hari tu. 60 hari berturut-turut daripada hari pertama sampai hari 60. Alah dah puasa, baru nak cukup sebulan, dah babas situ. Mula balik tak? Mula balik hari pertama. Mula balik sampai dekat nak cukup 1 hari nak cukup je. Lalas sekali terbabas. Mula balik biar naik kurus badan. Dah tak boleh dah. Lalas sekali barulah pindah yang ketiga. Dah tak boleh dah. Dah cuba dah. Pergilah yang ketiga pula. Buat apa pula tu? Bagi makan. Dengan makanan ruji kepada fakir miskin berapa tu? 60 cupok. Dengan makanan ruji tempatan. Kalau kita ni bagi apa? Bagi beras. Beras kita makan. Kalau kita makan biryani, apa ni? Basmati, bagi basmati. Kalau kita makan beras cak rambutan, bagi cak rambutan. Ataupun kita ambil ketetapan daripada pihak jabatan lembaga zakat tu dengan nilai harga gantar tu berapa? 7 ringgit. Bagi setiap gantar. Maknanya cupok tu lebih kurang berapa tu? 2 ringgit cupok, lebih kurang lah. Tak sampai 2 ringgit, RM1.80 lebih kurang. Bagilah pada fakir miskin 60 cupok pada fakir miskin. Tu bagi siapa tu? Bagi orang yang langgar. Bagi orang yang langgar, jangan gantar pula. Botak kepala. 60 cupok Okey. Boleh? Tapi tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih terus pada hak nak bagi tu. Tak boleh. Kena ambil susunan yang pertama dulu. Ni kedudukan dia. Bebaskan hamba tu. Tak ada hamba, memang bukan sistem kita zaman hari ni, baru pindah yang kedua. 60 hari puasa dulu. Cuba, dah tak mampu situ, baru pergi yang ketiga. Yang kedua tu sampai hak mana? Yang kedua dia tak sampai hak dia tak mampu lagi pada pandangan uruf masyarakat. Dia tak mampu dah. Dia tengok Allah panggil nasihat dia. Ingatlah lain kali ya. Nasihat. Ingat nak buat apa-apa nak lain kali, kena berhati-hati, fikir dulu masa depan tu. Dah nampak kurus badan, tak payah makan dengan apa ni, makanan sambilan ada hari ni, tak payah. Tapi benda ni bukan kena pada isteri, kena pada apa tu? Pada suami, isteri. Isteri tak apa, tak ada apa dia. Cuma dia kena benda. Dia hanya batal puasa, kena qada puasa, dan hak kena kafarah tadi siapa? Suami. Nampak tu? Sila. Dia buat kerja 4 hari. Ya Allah, direct pula tiap-tiap hari. Masalah betul. 4 hari. Tapi kalau dalam sehari itu banyak kali tak apa. Kira satu kafarah. Tapi kalau hari yang berbeza, kira kafarah yang berbeza. Janganlah buat macam tu. Kalau Ustaz, isteri aja Ustaz mana? Isteri aja. Ustaz. Dia gini kata, apa ni isteri aja, Allah malu company. Tak sabar betul. Okey. Kalau isteri aja, dia gini sebenarnya tuan-tuan. Segala benda yang kita buat hari ni tuan-tuan, dia kaedah la ta'ata bi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak wajib taat pada makhluk, dengan maksud haram kita taat pada makhluk bila mana berdepan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu larangan Allah dah. Kita buka puasa dengan sengaja ketika tu dosa besar dah. Dosa besar. Kita buka dengan air sejuk pun jadi dosa besar kalau tanpa uzur syar'i. Apatah lagi kalau kita buka dengan melakukan persetubuhan. Dosa besar melibatkan dosa besar. Maka kalau isteri ajak sekalipun, suami tak boleh tunaikan perkara tersebut. Boleh? Tak boleh tunai. Kecuali nak cerita kalau sebalik tak? Ada hujah. Ada lawan? Hujah. Ada hujah. Ada. Okey. Nak cerita ni? Semua cerita ni. Ini kita yang Ustaz, ini belajar Ustaz. Ini belajar. Pasal kita pasal apa Ustaz nak belajar kan? Okey. Kecuali Astagfirullah. Kecuali isteri di atas.
minta maaf lah. Anda nak cerita Allah sebab muslimah ada sekali. Ada muslimin saja pun anda sedar nak cerita. Kecuali isteri di atas, suami duduk di mana? Suami duduk di bawah. Suami duduk di bawah dan perbuatan tersebut daripada perbuatan isteri, tidak daripada perbuatan suami. Segala gerak-geri daripada perbuatan isteri. Maka ketika tu batal puasa tetapi tidak kena kafar. Boleh? Itu kedudukan. Batal puasa dan tidak dikenakan kafar. Dalam keadaan sedar sekalipun. Ustaz, kalau macam yang macam musafir tu, yang mula-mula puasa, lepas tu musafir, puasa kan, contoh kan. Lepas pada tu nak terus projek. Teruslah kan. Musafir dah buka puasa dah. Kalau dah buka puasa, alhamdulillah tak ada masalah apa. Cuma dalam bab musafir ni, kalau kita puasa, kita musafir. Kalau kita boleh tahan sabar, kalau kita boleh tahan puasa, kita lebih aula kita berpuasa daripada kita berbuka. Itu dalam bab musafir. Tapi kalau tak tahan, separuh nyawa tinggal, buka. Tapi kalau kita boleh tahan, contohnya musafir yang kapal terbang. Jauh ni 2 marhalah ni, tapi sampai apa? 25 minit dekat sangat. Sejam musafir kita. Maka lebih aula, lebih afdal kita tak payah buka puasa kita lebih baik. Sekalipun perjalanan itu perjalanan melebihi 2 marhalah ketika itu. Boleh? Jangan kau terbang macam wacar kita. Jangan kau terbang macam wacar. Jangan makan lah. Kita puasa. Tadi tu. Dia adalah keadaan berpakat tu macam mana? Jangan berpakat. Yang Ustaz cakap tadi tu. Dia isteri aja. Dia ada plan ke apa untuk mengelakkan benda tu macam mana? Rancangan. Wallahu a'lam, tak pandai nak kiah. Hukum ni dia tujukan kepada macam mana? Dia hukum ni dengan sebab perbuatan tu daripada perbuatan suami, nak elok daripada perbuatan suami, ia pergi kepada perbuatan isteri. Itu yang jadi terangkat kafarah tadi. Segala urusan isteri punya kerja, kita tak tahu apa. Buat macam patung. Boleh? Buat macam tu. Tapi jangan buat nak minta tolong. Jangan lu buat benda-benda pelik. Kalau nak rujuk panjang lebar, tengok dalam paling mudah nak rujuk dalam kitab apa? Dalam kitab Mutlaqil Badran. Itu senang nak rujuk. Ataupun dalam kitab, kalau kitab besar sikit daripada Mutlaqil Badran, kitab Fathul Mu'in. Ada cerita benda-benda gini. Tapi jangan lu buatlah. Sebab tu anak cerita tu bukan suruh buat tu. Ada jalan ni. Jangan dia buat benda-benda pelik tu. Tuhan nak fikir dulu nak bagi tahu. Entah suruh bagi tahu, nak bagi tahu. Boleh? Okey, seterusnya. Semua jenis-jenis puasa tadi tu dia panggil puasa wajib lah. Ada berapa tadi? Ada 4 jenis. Dan bila mana puasa wajib, wajib takyinkan niat pada waktu malam sebelum menjelang waktu subuh. Wajib niat takyin pada waktu malam. Tak kira puasa Ramadan, tak kira puasa apa tadi? Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, semuanya ditakyinkan pada waktu malam niatnya. Maknanya sebelum menjelang waktu subuh. Tak boleh niat macam niat puasa sunat. Niat puasa sunat boleh niat selepas subuh. Bebas. Puasa sunat. Tapi puasa fardu ni yang 4 perkara ni, hak nak sebut tadi tu, wajib ditakyinkan niatnya pada waktu malam. Sekalipun kita tak makan sahur, masuk waktu malam ni, lepas isyak di malam ni, macam kita tarawih tu, lepas tarawih kita kata jom sama-sama kita niat puasa. Kita pun niat nak puasa besok. Tu malam tu. Puasa-puasa yang lain daripada tu pun sama kedudukan dia, kena niat takyinkan niat pada waktu malam. Kalau dia buat sebulan macam mana? Macam mana? Sebulan. Dia buat sebulan. Dia niat sebulan tu, dia terlupa malam. Okey, waktu taklid mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki. Cuma dalam mazhab Syafi'i wajib ditakyinkan niat pada setiap malam. Dalam mazhab Maliki ni, nisbah kita bermazhab Syafi'i, kita boleh taklid mazhab Maliki. Bila masa? Bila mana kita berada pada malam pertama bulan Ramadan, kita pun takyinkan niat tu sebulan tu. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sebulan kita niat. Maka esok hari kedua pula kita niat. Sehari-sehari lah. Sehari-sehari. Tiba-tiba ada satu hari lupa.
Maka dengan sebab kita takyinkan niat sebulan dah taklid mazhab Maliki, hak terlupa tadi kira memadai. Terlupa salah sehari daripada bulan malam-malam bulan Ramadan terlupa niat, maka kira memadai puasa kita ketika. Boleh? Okey, seterusnya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima daripada 5 dan yang terakhir daripada rukun Islam, pergi oleh orang yang kuasa kepadanya kepada haji, berjalan. Ni terjemahan orang dulu ni sebenarnya. Terjemahan kita hari ni macam mana nak terjemah? Mengerjakan ibadah haji di Baitillahil Haram bagi sesiapa yang mampu sampai kepada. Seperti mana terjemahan dalam hak ada dalam ni. Mengerjakan haji bagi yang mampu. Mampu di sini banyak perkara ni. Dalam bab haji ni. Kemampuan ni pertama sekali mampu dari segi sudut perjalanan pergi tadi. Bebas daripada segala bentuk bala bencana. Maknanya kita bila kita pergi, pada hukum zahirnya kita selamat sampai. Pada zahirnya dalam atas jadual zahirnya, dengan kita naik kapal terbang ni, zahir orang pergi sampai sana dan boleh selamat balik dengan kenaikan tersebut. Kalau dulu dengan kapal laut, selamat sampai, maka tu dia panggil mampu. Ataupun mampu juga dari segi sudut keuangan. Nak belanja, keuangan ni luas. Diri kita sebagai orang yang mengerjakan haji, nak belanja dalam perjalanan dan semasa urusan mengerjakan haji, begitu juga anak-anak isteri kita di rumah belanja. Ni kira mampu ni. Tapi kalau kita mampu perjalanan saja, pergi belanja di sana mampu, tapi anak kita mati kelaparan kat rumah, mampu tak macam tu? Tak mampu macam tu. Tak masuk dalam bab mampu. Maksud mampu di sini, mampu kita boleh handle anak isteri kita di rumah dengan pakaian cukup, makan minum cukup, tempat tinggal cukup, dan kita pun boleh pergi sana dalam keadaan selesa, tak ada masalah apa, maka mampulah ketika itu. Cuma zaman kita hari ni, walaupun dah mampu, dengan sebab tempat kita mengerjakan haji itu terhad. Seluruh dunia ada tempuh tempat sama, tempat sempit, semua di situ. Dan perkara ni diurus oleh lembaga tabung haji kita. Kita pun pergi daftar. Walaupun kita kalau kira duit memang mampu dah. Tempat tinggal ada, kita sedia pada anak kita. Duit belanja ada, kita sendiri pun dah cukup. Tetapi dengan sebab kita daftar ni, kita ikut term kita. Dengan sebab kalau daftar tahun ni, kemungkinan tahun 2070 lebih. Ni tahun ni. Ni tahun ni. Apa daftar tahun ni kemungkinan dekat-dekat dengan 2080. Tu. Tak tahulah. Wallahu a'lam, tapi boleh buat rayuan insya-Allah. Kecuali kita pergi atas dasar kota apa ni? Kota VIP. Cuma jangan catah orang. Jangan kita guna golongan-golongan tertentu untuk catat kita nak masuk depan. Tak boleh. Ataupun kota, kalau kita ni dah belajar lepas ni ada ilmu, kita ambil kota pekerja tabung haji. Boleh. Kota pakar rujuk. Boleh. Macam mana dulu pergi kan? Kota mutawif. Tapi kena buat kerja. Bilik anak masa tu bilik bebas cukai. Tak boleh tutup. Segala jenis masalah di maktab kita tu, kita yang ini. Suami isteri bergaduh, pergi jumpa ustaz. Ni macam ni kata. Sana memang dia jadi macam tu. Masa duduk kampung dia kata tak pernah bergaduh, makan suap menyuap ustaz. Datang sini dia kata tak tahu apa. Dalam sekali bergaduh besar sana. Kita kena handle. Ni Allah Ta'ala nak uji. Handle, panggil cerita balik. Tapi Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kita. Allah Ta'ala bagi kekuatan sebenarnya. Sebab kita buat lillahi ta'ala. Kalau fikir penat, Allah memang penat. Tapi dengan sebab kita pergi ni, memang betul-betul lillahi ta'ala, hilang penat dengan sebab kita boleh tolong. Bilik jadi bebas cukai. Kita tidur macam tak tidur. Ada je orang ni mari cerita pasal jamak puasa. Hak ni mari cerita pasal suami isteri bergaduh. Hak ni mari cerita pasal tak puas hati pasal masakan apa ni lembaga tabung haji. Masakan tu. Tak puas hati komplain masakan. Ada juga. Ada mari kerana sakit pergi hospital tak sembuh-sembuh.
Ada satu kisah dia masa di sana, seorang hamba Allah jenis mulut lezat. Cakap je jenis, tak kira siapa, memang meletup. Bang bagi. Sekali tu dia komplain, apa ni tukang masak, dia komplain lembaga tabung haji. Dia kata aku bayar lebih-lebih masak ni je. Kalau macam ni dia kata kat rumah pun aku tak pernah makan macam ni dia kata. Sekali macam mana jadi? Ni wa'iyadzubillah, jangan pernah berlaku pada kita. Anak cerita ni supaya jangan buat. Iktibar untuk kita sebenarnya. Bila mana dia cakap macam tu, lepas pada tu, bukan sekadar masakan yang dimasak oleh lembaga tabung haji, bahkan semua jenis masakan yang ada di tanah Arab tu memang tak selera nak makan. Semua tak lalu makan. Marilah kambing golek, ayam golek, semua tak selera nak makan. Nasi Arab ke, semua tak selera nak makan. Badan jadi kecil, susut badan. Kita ajak pergi masjid, dia kata, Ustaz, saya tak larat nak pergi masjid. Nak solat kat rumah, ada kat hotel pun, dia jadi tak nak. Pasal hilang semangat, pasal tak makan. Bagi makan, masuk setakat ni je, tu keluar. Minum, keluar balik. Tengok. Allah Ta'ala punya kuasa, bayar cash. Bayar cash. Masuk bilik kita. Bilik bincang. Kita ni orang muda nak nasihat orang tu. Macam mana? Pening kepala kan? Pening kepala. Sekali kita bercakap macam ni, kena hak pengaruh. Jadi pengaruh di tanah air. Kata kau siapa nak nasihat aku? Pening kita kan? Sekali bila mana berlaku benda-benda gini, kita tak kira pengaruh, tak kira siapa, kita nasihat dengan penuh berhemah. Cerita balik kedudukan sebenar kita datang ibadah haji ni. Kena jaga tutur kata. Ni melibatkan tutur kata ni. Kita pun cerita balik. Kata pakcik, ada tak terlepas cakap? Terlepas cakap, tak kira lah dalam urusan apa sekalipun. Dia menung, ni suami isteri duduk ni. Menung lama dia kata, Ustaz, dia ni memang suka bercakap. Dia ni memang pantang benda pelik berlaku depan mata, memang dia ni suka mencelah dia ni. Sekali anak tanya, pakcik ada tak cakap apa-apa melibatkan makan minum? Sebab dia tak ada selera makan, sampai jatuh sakit dengan sebab tak ada selera makan. Dia menung lama, dia kata ada. Masa mula-mula sampai dulu, dia tengah lapar, dalam sekali masakan yang dihidangkan oleh pekerja tabung haji tidak kena dengan seleranya mereka. Dia kata kalau nak makan macam ni, kat rumah boleh makan. Kalau nak makan macam ni, kat rumah tak pernah makan macam ni. Dia kata, hari ni baru berjumpa dengan masakan macam ni. Dia komplain, lalas sekali tak ada selera makan sampai sudah. Buat macam mana? Anak minta dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat solat sunat taubat ramai-ramai. Istighfar ramai-ramai, dan kita minta dia ni pergi minta maaf dengan pengurus maktab 86 pada tempat anak duduk. Pergi minta maaf sini. Diiringi oleh isteri dia, anak tusun jadual, pergi jumpa pengaruh dan minta maaf dengan semua kaki tangan yang bertugas. Selang 2 jam selepas pada minta maaf, dah buat sunat taubat, istighfar betul-betul dengan penuh keinsafan, boleh makan macam biasa. Ni kehebatan tanah haram sebenarnya. Boleh makan macam biasa, dan boleh pergi masjid seperti sedia kan. Ni kehebatan. Lepas tu kita nasihat lepas ni, jangan lupa cakap, jangan terlajak cakap. Rupa-rupanya kalau kita nasihat itu dia boleh pegang 2-3 hari. 3 hari dia boleh pegang. Lepas tu jadi pula. Kata ya Allah, masuk bilik kita pula. Kata pasal apa pula ni? Kata Ustaz ni dia ni tak boleh makan pula orang. Apa masalah pula? Kata mengatur siapa pula ni? Entahlah dia ni. Rupa-rupanya kes yang sama pula. Dia kata terlepas cakap Ustaz. Allahu Akbar. Ni tanah haram. Ni bukan kampung kita. Ni bukan negara kita. Ni tanah haram. Bumi barakah. Bumi para nabi. Tak boleh kita main terlepas cakap macam tu. Tu dia. Dah sekali kita handle. Bagi ubat, habis ubat dekat doktor. Habis ubat dekat klinik. Tak selesai. Memang demam, perpanjangan. Tu dia. Sebab tu benda ni, Allah Ta'ala nak tunjuk masa tu juga. Sebab tu kena berhati-hati kita. Para bakal-bakal haji, bakal hajar, kena berhati-hati dalam apa ni. Sebab tu kena pergi kerusuh dengan lembaga tabung haji atau mana-mana ustaz buat kerusuh di masjid surau tu. Pergilah, jangan rasa rugi dengan 17 series tu. 17 series tu jangan pernah rasa rugi. Kenapa? Ilmu tu kita bukan nak guna hari ni, nak guna di
tanah Arab di Mekah, di Madinah nanti. Anak gunung. Okey, itu melibatkan haji. Itu kemampuan lah. Kemampuan semua sekalian. Lebih kurang macam itulah. Okey, seterusnya arkanul iman. Arkanul iman sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Okey, tengok. Arkanul iman sittatun. Bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Ni bermula balik. Ni kitab ni banyak bermula. Patutnya mula ni depan-depan je. Tapi bermula saja. Kitab baru ada bermula tak? Tak ada. Tak ada. Kitab saya ada bermula. Bermula segala rukun iman itu ialah 6 perkara. Pertama, antu'mina billah, bahawa engkau percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan, kalau dalam bahasa Arab berimanlah. Kalau kita kata beriman itu percaya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena percaya sebulat-bulat. Bulat tadi segala bentuk gerak kerja kita hari ni, tak kira lah melibatkan manusia ke, melibatkan alam mana, bermula daripada alam ruh, alam rahim, alam dunia musyahadah ni, alam barzah, lepas tu alam akhirat, semuanya bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kuasa apa? Tak ada apa, pinjam dia. Sihat hari ni bagi pinjam. Pangkat ada hari ni pinjam. Selera makan ada malam ni pinjam. Telinga boleh mendengar malam ni pinjam. Pinjam daripada siapa tu? Pinjam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita jadi orang yang syukur. Moga-moga hak dia bagi tadi dia tak tarik balik. Ada orang bila mana tak bersyukur, Allah Ta'ala tarik balik. Tarik balik. Kadang-kadang kita rasa syukur dah. Belum lagi. Belum lagi sebenarnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala lupa diri dia kata. Dalam sekali dia tarik balik. Masa dia kaya dia lupa. Dalam sekali jatuh miskin. Pasal apa? Pasal masa kaya lupa diri. Lupa pada fakir miskin nak seumpama. Itu kena berhati-hati kita. Pokok dalam masalah keimanan ni, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai keimanan kepada rukun-rukun yang lain tu kecuali dimulai dengan beriman pada Allah. Asasnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana beriman pada Allah? Kalau kita nak cerita beriman pada Allah ni, kita kena terima segala bentuk undang-undang Allah. Hak ada dalam Quran tu. Quran ada berapa ayat? Banyak gila, tak payah cerita pasal ayat. 114 surah tu kita kena terima semua sekali. Kena terima semua sekali yang ada dalam Quran. Sekalipun pahit kita nak terima, kena terima. Susah ke senang ke, kena terima, kena telan juga. Pahit ke, manis ke, telan. Dengan sebab kita dah beriman pada Allah. Kita ni makhluk Allah, kita beriman pada Allah, maka Allah Ta'ala pun bagi undang-undang pada kita. Mana undang-undang Allah? Perlembagaan Allah Ta'ala tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Al-Quran ni nak terima. Bukan suruh baca saja. Hak suruh baca tu bacalah. Baca dapat pahala. Beramal dapat pahala. Semua dapat pahala melibatkan Quran. Sekalipun bagi orang yang tak mampu nak baca dengan sebab tak ada masa sangat, buka Quran ada dibahas oleh para ulama. Buka saja dengan sebab tak ada masa ataupun dengan sebab ilmu dia tak sampai tahap tu lagi, tak boleh nak baca lagi, baru kelas Iqra baru. Ambil Quran, belik saja, peluk, cium, letak balik. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Kalau surat khabar buat macam tu boleh? Surat khabar, berita harian. Boleh tak harakah boleh tak? Harakah pun tak boleh. Harakah pun tak boleh. Hak ni khusus bagi Al-Quran. Tu. Pasal apa? Quran ni ada keistimewaan jawami'ul kalim dia mana. Hak tak ada pada benda lain. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni sesuai dulu, kini dan selama-lamanya. Jawami'ul kalim. Perkataan hak Quran, hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, perkataan dia sesuai zaman Nabi dulu, sesuai zaman kita, dan kalaulah diberi
diberi peluang hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi pun akan sesuai dengan perlembagaan Al-Quran. Itu dia panggil jawami'ul kalim. Dan dengan maksud jawami'ul kalim juga, iaitu perkataan yang pendek memberi maksud yang mendalam. Boleh pergi pada huraian yang bermacam-macam. Boleh guna pada setiap masa dan tempat. Jawami'ul kalim. Maknanya pokok keimanan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena terima semua. Segala bentuk hukum hakam Allah taala. Hukum hakam Allah taala ni ada berapa? Ana sebut malam tadi. Ada 5. Hukum syarak dia panggil. Setengah kitab sebut apa? 8. Kena terima benda apa dah? Wajib, sunat, makruh, harus, lepas tu haram. Ni kena tunduk patuh belaka ni. Kena tunduk belaka ni. Ataupun nak kiraan satu lagi, halal, haram, makruh, harum, wajib, sunat, sah, batal. Pergilah naik ke langit tu berbalik tu dia semua. Pergilah duduk di negara mana pun, kita terikat dengan 8 perkara ataupun 5 perkara yang disebutkan tadi. Pasal apa? Pasal kita ni beriman kepada Allah. Hukum syarak ni, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah taala, bukan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia. Allah taala punya ketetapan, bukan kita punya. Kita ni makhluk Allah, tiba-tiba kita duduk atas bumi Allah, tiba-tiba nak cari undang-undang lain. Ada patut? Tak patut. Kita ni Allah taala jadi. Dia letak atas bumi yang penuh dengan kemewahan pada hari ni, maka undang-undang dia bagi. Tiba-tiba kita tak nak pakai undang-undang. Ada patut? Tak patut. Maka dia panggil kufur ketika itu. Bila mana kita tolak, terus jadi kufur ketika itu. Terusnya, wa malaikatihi. Yang kedua daripada rukun iman, percaya pada sekalian para malaikat. Kita kena percaya malaikat ni merupakan makhluk Allah. Kita percaya malaikat ni salah satu kejadian Allah yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat ni Allah Ta'ala akan dijadikan daripada cahaya. Dan dia ni tak ada hawa nafsu, tidak beranak pinak, tak ada hawa nafsu macam kita. Kita ni ada nak menikah, nak kahwin, hak satu nak tambah lagi. Lepas tu kita manusia pasal apa ada nafsu. Malaikat tak ada. Allah Ta'ala jadi wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah Ta'ala jadi malaikat ni semata-mata nak suruh apa yang disuruh, dan malaikat ni tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu malaikat. Tak pernah derhaka pada Allah Ta'ala. Itu malaikat. Tak ada sibuk macam kita hari ni. Kita nak pergi lepok sini lagi, nak pergi sini lagi, macam-macam kita hari ni. Nak tulis WhatsApp lagi, Facebook lagi. Dia tak ada. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni ada tugas masing-masing. Yang ni bahagian turun hujan, yang ni bahagian wahyu, yang ni bahagian catat amalan. Kiri kanan kita roket atik. Hak ni bahagian sangkakala. Tu ada tugas masing-masing. Sehingga kan selain daripada hak 10 hak kita kena tahu tu, anak pun ingat-ingat lupa ni. Walaupun kena tahu, tapi sekali-sekala dia cerita jadi ingat-ingat lupa lain kali cerita. Secara umumnya malaikat ni dijadikan oleh Allah Ta'ala tunduk dan patuh semata-mata kepada Allah Ta'ala semata. Tak ada derhaka. Hak kita duduk sembahyang, ada simbolik di sebalik malaikat sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab Muniyatul Musalli, subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Ada kaitan dengan malaikat sebenarnya. Ada kaitan dengan malaikat. Lepas tu ada qiyam, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tasyahud. Juga ada kaitan dengan malaikat. Hak duduk menanggung arasy Allah Ta'ala. Sebab ada di atas sana, ada yang berdiri semata-mata, berdiri lillahi ta'ala, jadikan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Berdiri mereka ialah ibadah pada Allah Ta'ala. Ada setengah kerja dia rokok semata-mata, ada setengah sujud semata-mata, ada setengah dalam keadaan duduk semata-mata, ada setengah
Dia takbir semata-mata. Ada setengah bertahmid semata-mata. Itu golongan malaikat sebenarnya. Luah kedudukan dia sebenarnya. Ini ada bahagian masing-masing. Ustaz, Sila. kalau kita tidur Ustaz kan, kita tidur kan, tak pernah semua masuk ada malaikat yang menjaga kita Ustaz. Ya. Memang betul. Ada malaikat yang jaga kita. Sebab tu kita ni sebenarnya ada malaikat yang jaga. Ada malaikat jaga kita. Malaikat rahmat bersama dengan kita. Semua tak pernah makan. Kalau kita fikir-fikir balik, kita tidur ni kadang-kadang macam-macam. Tapi semua tak masuk-masuk dalam telinga kita. Kalau dia masuk pun, dia tutup sini, keluar balik dia. Tutup belah sini, keluar balik dia. Kalau fikir dengan akal kita, mana dia? Sebab benda ni ada semua putusan-putusan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Sebab tu kalau kita nak suruh Allah Taala pantau kita, walaupun Allah Ta'ala memang boleh kaya raya dalam bab ni, tapi hantar malaikat khusus pada kita untuk nak rahmati kita sebenarnya. Kena buat program-program rahmat. Program-program hak tarik rahmat Allah Ta'ala. Ni, betul ni. Program kita ni nak tarik rahmat. Macam malam tadi kita buat usrah tu, program tarik rahmat ni. Macam tu. Berjemaah di masjid, semua tarik rahmat Allah Ta'ala. Bila mana kita hidup dalam suasana rahmat, suasana barakah, maka segala gerak geri kita dipantau oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak kita nak lah. Boleh beli tak benda ni? Tak boleh beli sekali pun banyak duit. Boleh tukar ganti dengan harta? Tak boleh. Hak ni anugerah Allah Taala bagi hamba yang taat. Hamba yang taat tu yang jadi berkat kehidupan kita sebenarnya. Tu yang jadi berterusan. Anak belajar berterusan. Tanda apa tu? Tanda barakah. Tapi kalau belajar je, malah hari besok itu tanda tak berkat ini. Sebab syarat pernah anda sebut dalam kuliah anda. Barakah tu ada 3 syarat. 3 syarat barakah. Ustaz, Ustaz. Sila. Kita program ni bagi apa Ustaz sebenarnya? Padahal bagi kita menguap Ustaz. Yang bagi kita menguap dah. Menguap? Siapa aku apa? Apa agak ni? Tentunya kena program. Anda tak tahu apa ni? Sejam? Sejam biasa. Tak boleh Ustaz. Habis? Boleh dah. Barakah. Cerita berkat lepas tu duduk lah. Balik awal tu. Malam jemaah. Orang lain boleh gigi tak? Orang lain boleh gigi. Betul-betul kita kena sakit sejam Ustaz. Okey, barakah. 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 Barakah ni nak tahu ada barakah kena tengok 3 perkara ni. Pertama sekali ziyadatul khair. Bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Suka nak buat benda baik. Tak pernah rasa nak kira, tak pernah rasa puas. Kalau kita baca Quran, baca satu line, nak lagi satu line. Rasa ada kemanisan ketika tu. Malam ni baca, pagi esok nak baca lagi. Baca pagi, baca petang nak baca lagi. Kalau kita sedekah pagi, esok nak sedekah lagi. Malam sedekah lagi. Tak pernah rasa puas ibadah. Ada ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam urusan kehidupan kita, dalam keadaan tak pernah rasa benda tu cukup pada kita. Tu salah satu tanda kehidupan kita mula diberkati oleh Allah Ta'ala. Ada tak dalam kehidupan kita? Kalau ada, tepuk dada tanya iman kita. Kalau dah ada, alhamdulillah, kita sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan cerita kat siapa ni berkat hidup aku. Jangan cerita kat siapa-siapa. Ini pengalaman Ustaz. Bila pergi kolam kita yang kakak Ustaz. Dia kena ikut Ustaz. Cuma jangan cerita atas batang tubuh kita lah. Jangan cerita. Tengok aku ni, berkat ni. Aku takut dia jadi tekan lift naik sendiri. Itu dia panggil apa tu? Puji sendiri. Puji diri sendiri. Dia masuk dalam bab ujuk. Ujuk. Sifat ujuk. Ni kita buat sifat tu. Maknanya kalau kita nak contoh pun, contoh orang lain, umum. Ataupun tak payah cerita siapa-siapa, cerita tanda. Tanda barakah, bila mana kita dah duduk dalam kehidupan harian kita jadi teruja nak buat kebaikan dalam keadaan tak pernah rasa cukup. Nak buat je, nak tolong orang berterusan. Nak baca Quran, nak berjemaah di masjid, berterusan. Kalau tak pergi rasa macam mana? Rasa ya Allah, rasa macam tak puas hati, macam tak sah mayat kita. Seolah-olah macam walah kita sah kat rumah tu, tapi rasa kita ya Allah tak lengkap sembahyang kita kecuali di masjid di mana lawangan azan dilakukan. Itu tanda-tanda kita dah ada, mula ada diberkati oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Wallahualam. Jangan kita zahirkan pada siapa-siapa, biarlah. Kita tu kita lah. Jangan tengok aku. Pagi-pagi boleh bangun dah ni. Tengok kau.
Kereta besar, itu besar, semua besar. Subuh tak bangun, maghrib tak pergi, tak berkat hidup ni. Kita tiba orang. Kita jatuhkan orang, kita naikkan gitu. Jangan gitu. Biar kita serah pada Allah Ta'ala. Kita dah belajar, kita usaha ke arah nak tarik berkat tadi. Yang kedua, ziyadatus sakinah. Bertambah sakinah, bertambah ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau kira sibuk masing-masing ada sibuk kan. Semua ada rumah tangga, semua ada kerjaya, tapi kita hadapi dalam keadaan jiwa yang tenang, sakinah. Bertambah ketenangan kita daripada hari ke hari kita rasa dengan anak, dengan isteri, dengan cucu, kita jadi tenang kehidupan itu sebenarnya. Di samping itu kita masih lagi ada ruang untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Tenang hidup. Yang akhir sekali ziyadatus sa'adah. Bertambah kebahagiaan kita. Tambah bahagia. Bahagia kehidupan kita. Tak serabut kepala. Bila mana hidup bahagia ni, ibadah pun senang kan. Nak berzikir lah, amal sikit pun tak apa. Masalah Ustaz, bini 4 Ustaz lah, kalau satu insyaAllah Ustaz. Macam mana? Bini 1 okey, kalau yang masalah 4 Ustaz. Jangan nak jaga orang yang jaga pulak kat situ pulak. Bini wajib kata kalau bini 1 tak apa, kalau bini 4 tu yang mula 4 tu nak berhajat kepada 2 perkara, 3 perkara tadi nak sebut tadi barakah. Bila mana ada barakah, betul-betul barakah, maka menjadikan kita layak 2, layak 3, layak 4. Bila mana kita ni dah mula diberkati oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita ni level barakah kita hanya mampu handle satu rumah tangga, itulah kemampuan kita. Maknanya kena usaha lagi. Usaha lagi. Usaha tangga kejayaan, betul. Anda pun kena usaha lagi. Dia tengah berusaha. Allah. Itu kedudukan. Anak bagi tahu tadi gambaran barakah. Maknanya bukan semua orang boleh dapat benda tu. Bila mana hidup kita diberkati, kita boleh handle. Boleh handle kehidupan kita. Anak boleh handle. Isteri boleh handle. Walaupun 4 rumah. Tuan guru saya, ada beberapa orang isteri duduk dah satu rumah tapi bilik lain-lain. Masa-masa hak ni masak, hak ni basuh baju, hak ni jaduan. Satu hati elok je. Hebat tak? Nak dapat macam tu kena ada tip dia. Nak dapat tu anak sendiri pun tak boleh ramai. Masa tu tak ada apa-apa lagi. Ustaz ramai. Tenang. Sebab tu bila mana kita hidup dengan diberkati oleh Allah Ta'ala, maka menggambarkan segala bentuk perintah Allah Ta'ala berdasarkan sunnah Nabi SAW, maka kita boleh buat dalam keadaan tidak ada apa-apa halangan. Tak ada apa-apa halangan. Atau waktu je ustaz nak pilih, bak nak tahu nak poligami je sunnah. Yalah, kalau mampu yang tu dululah. Hak lain, hak tak mampu lagi, perlahan dulu. Malam tadi nak sebut dah. Kalau kamu tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal. Hak mampu buat tu buat dulu. Hak tak mampu lagi, berazam untuk nak buat. Kita tahu banyaknya sunnah Nabi, luahnya. Hak kita mampu dulu kita buat. Hak tak mampu lagi, azamlah untuk nak buat satu masa nanti. Kena ada azam sunnah Nabi tu. Jangan nampak yang tu satu. Semua. Tu yang muslimah marah. Dia kata asyik-asyik sunnah yang tu je dia nampak. Iyalah. Sebab nampak yang tu je. Tu yang muslimah marah. Tapi kalau kita ambil secara menyeluruh, pasal apa baca Quran ni? Sunnah ni. Pasal apa suki ni? Sunnah ni. Biar gambaran sunnah tu, maknanya baru muslimah kata kalau hak ni kita beramal sunnah, kita pakai jubah, kita pakai serban sunnah, kita tidur atas lapik, lengan ni pun sunnah. Semua kita nampak amalan sunnah. Maka apabila mana kita nak terlibat dengan poligami, kata ni pun sunnah juga. Maknanya dia tak ada celah nak buat anak ni. Tapi kalau kita hanya tumpu situ saja, dia kata hak ni kita buat lagi, hak lebih senang lagi ni. Tak payah keluar duit ni. Tak payah keluar duit. Sebab tu kita ni kena pandai benda-benda ni. Okey. Jadi sekadar tu lah.
Qadatul untuk malam ni kita berhenti kat mana ni? Berhenti tengah jalan ni. Cari kepada mereka. Wa malaikatihi ya, wa malaikatihi. Akan datang wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya lah. Okey. Minta maaf pendek malam ni. Bukan malam ni je, malam sebelum ni pun pendek dah. Jam Kan? Jam. Jadi sekadar tu lah, ada soalan ke? Dah Ustaz sebelah. Habis dah? Ustaz tutup dulu. Tutup. Okey, jadi sekadar tu lah untuk malam ini. Moga-moga perbincangan kita ni memang tak formal sebenarnya. Anak pun tak cukup memang ustaz tak senyum baca kitab. Takut-takut orang pun nak cakap gitu pun apa ni segan. Tuan kita buat simpul-simpul macam adik-beradik kita, macam abang kita belaka, macam adik-beradik kita lah, ahli keluarga kita semua. Lebih kurang macam tu lah, walaupun apa ni lain-lain mau kita anggap usrah kita, ahli keluarga kita lah. Sebab tu kita buat dalam keadaan nak mencelah bila-bila masa boleh. Tapi kalau kita ikut adab ngaji betul, nak mencelah tak boleh. Baca straight lah. Anak ngaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari di Mesir. Apa ni muhadarah kita dia. Nak ubah sila kedudukan ni pun tak boleh. Nak garu kata macam ni tak boleh. Nak garu pun tak boleh. Apa jadi tuan guru macam ni? Kalau kita fikir zahir memang macam tu, tapi barakah ilmu tu benda yang tak nampak dan tak boleh jual beli dengan harga sebenarnya. Nak dapat barakah tu susah. Maka dia jaga betul. Kecuali dengan redha tuan guru. Tapi kalau tuan guru tak redha tu yang susah kita tu. Tapi anak tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita tahu dah. Kita ni suka gurau. Maknanya biasa-biasa kita buat simpel-simpel. Boleh mencelah bila-bila masa. Dengan sebab kita pun bukan orang tua, orang muda lagi maknanya. Potong sini boleh sambung balik tak ada masalah bila-bila masalah. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ana tutup dengan bacaan doa dan akan serah kepada musik kita.